Antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin, walaupun masih secara PJJ. Pengajian kita ini sudah masuk kali yang ke-27 sejak 2016. Maksudnya kita sudah buat pengajian kitab Ihya ini selama 7 tahun. Masuk tahun yang ke-7. Kitab Induk Ihya ini merupakan satu kitab besar. Di dalamnya ada 40 buah kitab. Itu yang menjadikan kitab Induk Ihya. Banyak. Setakat ini kita sudah pun selesai kitab yang pertama, yakni kitab ilmu, dan juga kitab yang kedua, yakni kitab tentang akidah. Sebagaimana pengajian-pengajian kitab Ihya di masjid dan di surau-surau lain, habis saja kitab pertama dan kitab yang kedua ini, kita akan terus masuk kepada kitab Mahabbah, ke kitab cinta Allah terlebih dahulu. Dah lama kita ini tidak berkuliah. Sebenarnya pada penghujung tahun lepas, saya ada bermimpi tentang salah seorang daripada ahli surau kita ni lah. Orang lama, tapi dia sudah pun meninggal dunia. Seingat saya lah, semua kuliah-kuliah saya di surau kita ini, dia datang. Walaupun terlewat, walaupun dah tinggal lagi 15 minit, 10 minit, dia datang. Kecuali satu kuliah atau dua kuliah saja. Yang lain tu semua dia akan datang. Memang dia pengikut setia lah pengajian kita di sini. Biasanya kalau saya datang, dia dah tunggu siap-siap dah. Dah sedia dah. Menyambut dengan wajah yang manis, nampak sangat seronok dan sangat meraihkan. Jadi dalam mimpi tu, saya berada di satu surau, tapi bukanlah surau ini, lain rupa dia. Tapi satu surau lah. Lebih kurang macam surau kita ini juga, lebih besar lagi. Tak tahu di mana surau tu berada. Dan saya pergi ke surau itu untuk ajar kitab Ihya. Dan hamba Allah ini dia tengah tunggu. Dia tunggu untuk mengikuti pengajian kitab Ihya. Disebabkan masa maghrib itu, dalam mimpi inilah, orang tak ramai lagi. Yang ramai budak-budak. Jadi saya pun bercadang, kita buat lepas isyak lah. Tunggu orang ramai sikit. Tapi orang ini dia cakap, kalau lepas isyak tak sempat, dia kata. Maksud dia suruh buat sekarang lah. Di waktu itu, saya pun tak apalah kalau nak buat sekarang. Saya pun semak-semak lah sekejap kitab Ihya tu. Tengah-tengah duduk semak-semak tu, habislah mimpi tu. Tu cerita dia. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita nak masuk kitab cinta Allah. Nama penuh dia, Kitab Cinta, Rindu, Jinak Hati dan Redha. Semua ini berada di dalam cinta lah ni. Nanti kita dah lama belajar kitab ni, InsyaAllah kita faham lah apa maksud cinta, apa pula bezanya dengan rindu, apa pula yang dikatakan jinak hati, dan apa pula yang dikatakan redha. Jadi kitab cinta Allah ini merupakan kitab yang ke-36
daripada 40 kitab yang berada di dalam kitab induk Ihya. Kalau kitab Ihya yang asal itu, dia ada dalam 4 jilid yang dalam bahasa Arab. Tetapi apabila diterjemahkan ke bahasa Melayu Indonesia, dia jadi 8 jilid. Sekarang yang 4 jilid pun ada. Okay, yang kita pakai ni yang 8 jilid. Baik, mengapa kita pilih kitab cinta? Lepas kitab yang pertama, kemudian kitab kedua, terus ke kitab cinta. Kerana kita sudah khatam 2 kitab utama, yakni kitab yang menjadi kunci, yang menjadi dasar kepada pemahaman seterusnya bagi kitab Ihya Ulumuddin ini. Apakah 2 kitab tersebut? Kitab yang pertama tadi kita sebut kitab ilmu, dan yang kedua kitab akidah. Jadi selepas daripada itu, dah selesai dah dia punya dasar, dia punya asas, dia punya jalan utama dia tu, kita bolehlah melalui mana-mana kitab yang seterusnya. Jadi antara tips nak mengajar kitab Ihya ini dan tips nak belajar pun, mula-mula kitab ilmu itu benda sudah barang pasti. Kerana kitab ilmu ni dia merupakan dasar, merupakan pintu masuk. Dialah yang akan membawa kita ni mengikut apa yang nak disampaikan, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab yang seterusnya. Kalau kita tak selesaikan kitab ilmu, kita boleh juga mengajar kitab-kitab yang lain dan dapat juga manfaat. Tetapi biasanya dia tak mencapai apa yang Imam Ghazali nak maksudkan, nak bawa tu. Jadi kitab ilmu ni, dia boleh kata kunci lah. Supaya kita dah dapat kunci ini, dah boleh buka pintu dia, betul jalan dia. Kita belajar keseluruhan kitab Ihya pun nanti sejalan lah, selaras lah, sesuai lah dengan kehendak Imam Al-Ghazali. Jadi kena selesai kitab ilmu dulu. Kenapa selepas kitab ilmu kita terus kepada kitab akidah pula? Sebab akidah ni barang dasar lah dalam agama. Kalau akidah tak betul, jadi bermasalah lah kita nak memaham pelajaran-pelajaran yang lain yang berada dalam kitab Ihya ini. Jadi akidah kena betul dulu. Bila kuncinya kita dah ada, akidah pun sudah betul, cantiklah kita nak pergi ke mana-mana bahagian dalam kitab Ihya ini. Sebegitu pentingnya kitab ilmu tu, sampaikan Imam Ghazali ni, dia letak kitab ilmu nombor 1. Kitab akidah pun nombor 2. Padahal dari segi ad-dinnya, dari segi agamanya, akidah lah lagi penting. Kenapa Imam Ghazali dahulukan dengan kitab ilmu? Sebab dalam kitab ilmu ini ada rahsia-rahsia dia, ada petua-petua dia, ada tips panduan dia. Macam mana cara kita nak memaham kitab Ihya ini mengikut apa yang Imam Al-Ghazali maksudkan. Di situ penting. Yang kedua, kita memilih kitab cinta ini kerana cerita tentang cinta Allah ini jarang-jarang orang sentuh. Padahal dia benda yang sangat penting. Jadi kita cuba tutup bahagian-bahagian yang lompong, yang ditinggalkan oleh banyak orang. Ada, tetapi jarang-jarang sangat orang nak berbicara tentang cinta agama. Biasa orang bicara tentang fiqh, itu banyak. Kemudian orang cerita tentang akidah. Kemudian orang cerita tentang tasawuf. Tasawuf yang asas-asas, sifat mazmumah, sifat mahmudah semua. Tapi yang cerita tentang mahabbah ni sangat kurang. Yang banyak makrifah. Sedangkan mahabbah ni lepas daripada makrifah lagi. Dari segi kedudukannya. Yang lain, kerana cinta Allah ni merupakan kemuncak dalam tasawuf. Imam Ghazali kata selepas daripada cinta ni tak ada dah satu makam yang lain, yang lebih jauh lagi. Sebab yang lain juga, kita pilih kitab cinta Allah ini kerana sebahagian daripada kitab-kitab yang lain-lain itulah
Kitab pertama sudah, yang kedua sudah, tinggal 38 lagi. Kita pilih kitab cinta. Kitab yang 37 lagi itu, yang cerita tentang taharah, tentang bersuci, tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, tentang ibadah haji, tentang doa, tentang wirid, tentang adab makan, adab berkahwin, dan banyak lagi lah. Yang ini mudah didapati pengajaran dan pembelajaran dia. Banyak orang mengajar, ramai orang belajar, banyak tempat ada aja. Tetapi yang cerita tentang cinta ni sangat kurang. Adakah kitab cinta ini berkait dengan tauhid? Khususnya tauhid peringkat yang tinggi-tinggi lah. Jawapannya sangat berkait. Kita kena faham, tauhid ini dia ada dua bangsa. Yang pertama, tauhid dari segi akidah. Di sanalah kita bicara tentang ilmu kalam dan bicara tentang usuluddin. Dan satu bangsa lagi ialah tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini dia merupakan lanjutan kepada tauhid yang dalam akidah tu tadi. Jadi tauhid tasawuf ini dia lebih tinggi kedudukan dia. Jadi itu dua jenis, dua bangsa tauhid. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud cinta? Cinta ni apa dia? Cinta yang kita nak bawa ni. Cinta ini, mula-mula kita tengok suka. Suka. Lepas daripada suka tu, dia jadi sangat suka. Jika kuat sangat suka dia tu, disebut asyik ataupun berahi. Jadi kalau sekadar suka ni, dia belum cinta lagi. Kalau dalam bahasa Melayu kita, cinta ni dia atas daripada suka. Jadi yang bawahnya suka, atas daripada suka tu, dia datang cinta. Atas daripada cinta itu, dia datang yang lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, lebih luas lagi, yang kita sebut sebagai angau, ataupun kita sebut sebagai asyik, atau kita sebut sebagai berahi. Jadi yang bawah dia suka. Suka ni biasalah suka, minat. Atas lagi cinta. Maksud dia sangat suka, sangat minat. Atas lagi peringkat angau, ataupun berahi, ataupun asyik, ataupun terpesona. Sangat terpesona. Sekiranya kita suka akan sesuatu, maksudnya cintalah tu. Kalau dalam bahasan yang kita nak bawa ni, suka tu cintalah. Jika kita terlalu suka akan sesuatu sampaikan ia mempengaruhi, sangat mempengaruhi kita, yang itu namanya asyik. Namanya berahi. Namanya angau. Jadi cinta ini, lawan dia benci. Dan boleh juga kalau kita nak kata lawan dia tu masalah. Kita tengok. Apa sahaja hal yang kita selalu teringat, dan kita teringat itu pula dalam keadaan kita suka. Selalu teringat dan kita suka, yang itu cinta. Contoh, kita selalu teringat tentang sukan bola sepak dan kita suka. Kita selalu teringat dalam keadaan suka. Cinta. Cinta akan bola. Kita selalu teringat dalam keadaan kita suka tentang memancing. Maksudnya kita dah jatuh cinta dengan memancing. Kita selalu teringat dalam keadaan kita suka tentang dakwah. Asyik lu ingat dakwah saja dan kita suka ingat tu. Maksudnya sudah mencintai dakwah. Begitulah juga bila kita ni selalu teringat dalam keadaan kita suka pasangan kita. Selalu kita teringat dalam keadaan kita suka akan kerjaya kita. Maksudnya kita jatuh cinta dengan kerjaya kita. Lawan dia, ada juga hal-hal yang selalu kita teringat, susah nak buang, tetapi dalam keadaan kita tak suka. Yang tadi selalu teringat kita suka. Yang ni selalu teringat tapi tak suka. Yang itu
Maksud dia benci. Yang itu tidak lain ialah masalah. Contoh, kita selalu teringat akan hutang, tapi kita tak suka. Tak suka tapi selalu teringat. Yang itu nama dia masalah. Kita selalu teringat akan penyakit. Penyakit yang sedang melanda kita. Dan kita tak suka. Itu masalah. Kita selalu teringat akan fitnah-fitnah yang orang buat kepada kita. Tapi kita tak suka. Yang itu masalah. Jadi itu lawan dia. Selalu teringat dalam keadaan suka, itu namanya cinta. Selalu teringat dalam keadaan kita tak suka, itu namanya masalah. Dia berkait dengan benci. Kalau jarang-jarang teringat, itu tak terkira. Tak dikira. Jarang-jarang teringat tapi suka. Itu biasa-biasalah. Jarang-jarang teringat tapi dalam keadaan tak suka, itu biasa-biasa saja. Seterusnya, Imam Al-Ghazali menulis pada permulaan kitab Cinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan. Segala pujian bagi Allah yang membersihkan hati para walinya daripada berpaling kepada keelokan dunia dan kekayaannya. Imam Ghazali sentuh tentang wali. InsyaAllah dalam pelajaran-pelajaran akan datang, kita pun nak sentuh tentang wali. Wali di sini maksudnya wali Allah. Bagaimanakah yang dikatakan sebenar-benar wali Allah? Sebab dalam masyarakat kita, bukan kadang-kadang, selalu ciri-ciri yang dikatakan seseorang tu wali tak kena. Sebagaimana ciri-ciri yang dibagi tahu oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia nampak orang tu boleh buat sesuatu yang luar biasa, ini wali. Dia tak kena. Wali ni kita kena nilai, kena ukur mengikut apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga hadis. Kemudian, dia mengikhlaskan hati mereka untuk berhenti di atas permaidani kemuliaannya. Ini dari segi hakikat. Sebab dari segi syariatnya, kita dah belajar sebelum ini masa belajar kitab Aqidah tentang syariat dan hakikat. Dari segi syariatnya, kita kena berusaha dan berikhtiar untuk menjadikan hati kita ikhlas. Itu dari segi syariatnya. Tetapi dari segi hakikatnya, hati kita ni nak jadi ikhlas ataupun tidak, Allah yang buat. Kita langsung tak ada kuasa nak jadikan hati kita ikhlas. Dari segi hakikatnya. Tapi dari segi syariatnya, sebagai memenuhi tuntutan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena berusaha gigih. Bukan sekadar berusaha gigih untuk mengikhlas, jadikan hati kita ini ikhlas. Usaha dan ikhtiar dengan gigih agar hati kita ini jadi ikhlas. Jadi Imam Ghazali dia cakap hakikat. Kemudian dia mengikhlaskan hati mereka. Allah mengikhlaskan hati hamba-hambanya, mana yang disukainya, untuk berhenti di atas permaidani kemuliaannya. Permaidani kemuliaan ini ialah menggunakan bahasa dalam, bahasa halus, laras bahasa kaum sufi. Permaidani kemuliaan ni bukan maksud ada satu kapet pula di situ. Ini lebih kurang nak kata permaidani kemuliaan ni kalau tetamu istimewa di sebelah barat sana, mereka letak kapet warna merah. Maksud dia ra'i sungguh lah. Sebab sesuatu, orang itu seseorang, somebody. Dia ada sesuatu, ada kelebihan. Sebab tu dia dapat kapet itu. Jadi, dengan Allah pun, mana yang orang yang hatinya ikhlas, jadi Allah akan hentikan dia di atas permaidani kemuliaan. Maksud dia dapat sesuatu yang orang-orang lain jarang-jarang dapat. Kita boleh dapat. Macam itulah secara ringkasnya. Kemudian, dia menjadi terang. Maksud dia,
Allah menjadi semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Kerana kebanyakan orang berabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah akan Allah dalam keadaan kabur. Tak jelas. Betul-betul kita dah belajar kitab akidah hari tu. Dah betul dah akidah dia tu. Tapi dari segi kejelasan, dari segi terangnya tu, majoriti orang sangat kabur dan sangat tak jelas. Kemudian dia, yakni Allah menjadi terang bagi mereka dengan asma'-Nya. Bila kita ni mengkaji tentang Asma'ul Husna, contohnya, di situ kita punya mursyid, kita punya guru, pembimbing kita ni, dia akan pandu kita supaya kita dapat menghayati asma', nama-nama Allah ni tadi. Dengan asma' ni tadilah Allah tu jadi semakin jelas. Jelas tu bahasa dalam. Semakin terang. Semakin nampak. Semua tu bahasa dalam. Dengan menggunakan asma' ni. Sebab itu Asma'ul Husna tu, kalau dalam Thariq Ghazaliyah ni, sangat penting. Sangat penting. Sampaikan Imam Al-Ghazali, dia karang satu kitab khusus tentang nama-nama Allah ni. Kitab Maqsidul Asna ataupun Maqsidul Asma'. Dia menjadi terang bagi mereka dengan asma'-Nya dan sifatnya. Bila kita belajar lebih lanjut tentang sifat Allah ni, lagi semakin jelas, semakin terang. Lagi semakin sedap kita menyaksikan, semakin sedap kita musyahadah. Kalau tidak, kita ni sembah dalam keadaan kita tak tahu pun betul-betul. Dah betul dah. Sebab ilmu akidah ini, dia untuk membetulkan. Jangan bagi salah. Tapi kalau ilmu tasawuf ni, dia untuk lebih menjelaskan lagi. Sehingga menjadi cemerlang dengan nur makrifahnya. Makrifah orang-orang biasa ni, dia kabur. Kabur sikit. Bila lagi mendalam belajar tentang asma' dan sifat Allah ni, lagi jelas. Lagi dalam, lagi jelas. Begitu cerita. Kemudian dia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahnya sehingga terbakar dengan api kasih sayangnya. Bila orang-orang yang dia pilih ini untuk jadi ikhlas, lepas itu, antara kita dengan Allah ni, dia ada banyak hijab. Hijab-hijab daripada gelap, hijab-hijab daripada campuran cerah dan gelap, dan juga hijab-hijab daripada terang pun, daripada cahaya pun, hijab juga. Jadi, hijab ni kita tak tahu sebanyak mana. Jadi, sebahagian orang simpulkan sebagai 70,000 hijab, nak menunjukkan banyak. Jadi, Imam Al-Ghazali, dia ada mengarang kitab namanya Mishkat Al-Anwar. Kitab Mishkatul Anwar ini, dia cerita cara-cara untuk menyingkap hijab-hijab. Bila hijab-hijab ini tidak disingkap, jadi makrifah kita tu kadang-kadang dah makrifah juga dah, tapi sangkut pada tempat-tempat tertentu, sedangkan dia boleh pergi jauh lagi. Jadi kemudian dia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahnya sehingga terbakar dengan api kasih sayang. Bila hijab ni semakin diselak. Ini bahasa dalam lah ya. Kita dengan Allah tu bukannya ada macam tirai ke tak. Ini bahasa dalam, perumpamaan. Lagi diselak hijab, lagi terang, lagi makrifah, lagi kuat musyahadah. Lagi kita jelas dapat memandang. Memandang tu bahasa dalam. Lagi diselak hijab, lagi lazat. Kemudian dia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahnya. Ini pun cerita hakikat. Imam Ghazali dia bawa dari sudut pandangan kerja Allah. Allah yang singkapkan hijab-hijab tu kepada kita. Kalau dia tak izinkan, bukan dia punya kerja, kita usaha macam mana pun tak dapat juga. Semua atas dia. Dari segi hakikatnya, dia yang singkap hijab-hijab tu semua.
Tetapi dari segi syariatnya macam tadilah, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah kenalah berusaha, dan berusaha tu pula dengan gigih untuk menyingkap hijab-hijab tersebut. Kemudian dia menyingkapkan bagi mereka dari keagungan wajahnya sehingga terbakar dengan api kasih sayang. Siapa yang selak hijab dah banyak sangat selak hijab tu, dah semakin jelas, maka orang ni tadi dia akan terpesona dan dia akan jatuh cinta. Dia jatuh cinta ni dia mesti sampai peringkat dah terpesona, dah kenal banyak, dah tahu banyak, kenal banyak, dah makrifah banyak, baru jatuh cinta. Kalau tidak, dia makrifah juga tapi tak sampai ke peringkat jatuh cinta. Sebab kenal tu tak cukup. Kalau kenal tu banyak, mesti jatuh cinta. Mustahil tak jatuh cinta. Bagi orang-orang awam yang lemah akan makrifah, lagilah jauh. Sebab itu, kebanyakan orang, dia berabdi kepada Allah lebih kepada nak selamat daripada api neraka. Betul. Cuma perbezaan makam. Ada pula orang, dia berabdi kepada Allah, yang keutamaan dia untuk dapat akan syurga, dapat akan jannah. Sementara kalau ahli-ahli sufi, mereka ni bila dah jatuh cinta, mereka ni pengabdian mereka lebih kepada cinta akan Allah. Jadi rasanya sebagai permulaan ini, sekadar itu sahajalah dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita sekiranya ada kelapangan. Kita akan berusaha lah supaya ada kelapangan itu, berusaha dan berikhtiar. Tapi dari segi hakikatnya, Allah lah yang menjayakan atau tidak menjayakannya. Jadi sekadar itu sahaja dululah untuk kali ini, sehingga kita dapat bertemu lagi. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.